Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Kita teruskan pembelajaran kita di unit 19 dengan tajuk kita yang kedua iaitu perkongsian bijak. Pada hari ini, cikgu harap di akhir pembelajaran nanti kamu dapat menyatakan idea utama dan idea sampingan. Sebelum kita teruskan, mari kita lihat dulu apakah itu idea utama dan juga idea sampingan. Idea utama adalah idea atau isi penting yang paling utama dalam ayat, petikan atau karangan. Ia juga ditulis sebagai ayat pertama dalam setiap perenggan. Kesimpulannya, idea utama merupakan perkara yang paling penting dalam perenggan tersebut. Ia diibaratkan sebagai pokok cerita. Idea sampingan pula adalah idea atau sokongan yang menyokong idea utama. Idea sampingan bukan sahaja menguraikan idea utama tetapi juga memberikan contoh, kesan atau akibat bagi menyokong idea utama. Kata kuncinya, idea sampingan adalah idea yang menyokong idea utama. Mari kita teruskan dengan aktiviti kita yang pertama. Kita akan sama-sama baca petikan perkongsian bijak dan sama-sama kita kenal pasti idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam setiap perenggan. Hanif dan bapanya, Encik Salim, menziarahi rakannya iaitu Encik Azman. Perenggan pertama, Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Beliau telah mengusahakan tanaman tersebut selama 10 tahun. Kini, beliau mempunyai 200,000 batang pokok cili padi. Dalam perenggan 1, idea utama ialah Encik Azman ialah usahawan tanaman cili padi. Idea sampingan atau idea yang menyokong idea utama ialah Encik Azman mempunyai 200 batang pokok cili padi. Ini menunjukkan mengapa Encik Azman dikenali sebagai usahawan tanaman cili padi. Kejayaan Encik Azman ini menjadikan beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Beliau amat mementingkan kualiti hasil tanaman. Oleh itu, permintaan cili padi beliau amat tinggi. Idea utama dalam perenggan 2 ialah kejayaan Encik Azman yang menjadikan beliau pembekal cili padi utama di selatan semenanjung Malaysia. Dan idea sampingannya menerangkan mengapa beliau menjadi pembekal cili padi utama kerana permintaan cili padi beliau amat tinggi. Selain itu, Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya. Abangnya mempunyai kilang pembuatan botol di Muar Johor. Dalam perenggan 3, idea utama adalah Encik Azman juga pengeluar sos cili padi. Idea sampingan, Encik Azman atau beliau mendapat bekalan botol daripada abangnya yang mempunyai kilang pembuatan botol di Muar Johor. Usaha sama ini telah meningkatkan pendapatan Encik Azman. Beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Harapan Encik Azman ialah beliau dapat meluaskan tanaman cili padinya agar penghasilan sos cili padi dapat ditingkatkan. Dalam perenggan 4, idea utama ialah usaha sama antara Encik Azman dan abangnya telah meningkatkan pendapatan Encik Azman kerana beliau mendapat harga murah untuk kos botol sos. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan petikan yang kedua. Mari kita sama-sama baca dan lengkapkan idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks buah belinjau. Murid-murid sila bersedia dengan buku aktiviti masing-masing iaitu pada muka surat 48 dan 49. Buah belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Idea utama adalah
pokok belinjau banyak kegunaan kepada manusia. Idea sampingan, buah, daun dan pucuknya dapat menjadi sumber pendapatan kepada petani. Buah belinjau biasanya dijadikan kerepek belinjau. Kini, kerepek belinjau dipelbagaikan rasanya. Ada rasa pedas, manis dan masin. Kepelbagaian produk belinjau ini mendapat sambutan ramai. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Dalam perenggan kedua, idea utama ialah pokok belinjau biasanya dijadikan kerepek belinjau. Dan idea sampingan yang menyokong atau menguraikan tentang idea utama ialah kerepek belinjau dipelbagaikan rasa. Hal ini meningkatkan pendapatan pengusaha kerepek belinjau. Selain itu, pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Pucuknya boleh dibuat sayur. Rasa buahnya lemak manis dan menambahkan keenakan dalam makanan. Dalam perenggan 3, isi atau idea utama ialah pucuk dan buahnya juga sumber pendapatan. Idea sampingan atau idea sokongan, pucuknya dibuat sayur. Buahnya yang lemak manis dibuat bahan makanan. Seterusnya, batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani. Idea utama dalam perenggan 4 ialah batang pokok belinjau keras dan sesuai dijadikan bahan untuk membuat papan. Idea sampingan atau idea sokongan, hal ini akan meningkatkan pendapatan petani. Kesimpulannya, pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Pokok belinjau boleh dikomersialkan, terutamanya buah belinjau kerana amat digemari oleh semua golongan. Komersialkan bermaksud berkaitan dengan atau bersifat perdagangan dan mempunyai nilai-nilai ekonomi. Ia juga bermaksud menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Dalam perenggan 5, idea utama ialah pokok belinjau ialah pokok serbaguna. Idea sampingan atau idea yang menyokong idea utama ialah pokok belinjau boleh dikomersialkan, terutamanya buah belinjau. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Sila lengkapkan buku aktiviti masing-masing pada muka surat 49. Tulis dengan tulisan yang kemas. Baiklah murid-murid, jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye.